أكبر الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد. جميع الاتجاهات يا شباب، شايفين. Angka korban akibat serangan tentera Israel di Gaza meningkat kepada 83 orang termasuk 17 kanak-kanak. 480 orang lagi dilaporkan cedera. Terbaru serangan udara dilancarkan oleh tentera Israel di Rafah dan terdahulu pesawat pengebom Israel membedil menara Al-Shoroq yang menempatkan kediaman penduduk dan pejabat media termasuk Al-Aqsa TV. Keganasan ke atas penduduk Palestin juga merebak ke beberapa kawasan pendudukan haram Israel. Lapor media Al Jazeera, 35 penduduk Palestin cedera dalam pertempuran penduduk Palestin dengan tentera Israel di tebing barat. Kebanyakan mangsa ditembak dengan peluru hidup. Jurucakap tentera Israel Jonathan Conricus berkata serangan ke atas Gaza akan diteruskan. Tegasnya unit ketenteraan Israel sudah bersedia di semua peringkat di lapangan untuk berdepan sebarang kemungkinan. Kebiadaban penduduk Yahudi semakin menjadi-jadi. Selain sorakan apabila setiap kali Gaza dibedil, puak itu seolah-olah kebal apabila bertindak sesuka hati membelasah umat Islam Palestin. Terbaru seorang lelaki warga Palestin cedera dipukul puluhan warga Israel. Mangsa yang melalui daerah Bat Yam ditahan dan diheret keluar sebelum dibelasah tanpa belas kasihan. Ini pula kejadian di Haifa. Polis Israel menyerbu masuk ke kediaman penduduk Palestin. Penghuni rumah dilihat cuba menghalang pencerobohan itu namun gagal. Rejim mengarahkan penghuni berkenaan duduk sebelum memukulnya dengan belantar. Apakah nasib penghuni rumah ini selepas itu? Bagaimanapun tidak diketahui. Di mana sahaja tidak mengira lokasi, ada sahaja penduduk Yahudi cuba menimbulkan kekacauan. Di Jaffa pula, sebuah premis perniagaan milik penduduk Palestin menjadi sasaran. Selain panel kaca dipecah, penghadang premis turut dirosakkan sebelum meninggalkan lokasi ini. Baik, dan untuk menyelami apa sebenarnya yang didepani penduduk di Gaza, bersama kami pengarah urusan MyCare Gaza, Dr. Ziad Muhammad. Doktor, mungkin boleh mulakan dengan situasi semasa di sana. Bagaimana, Doktor? Assalamualaikum semua. Pesawat Zionist mengebom jalur Gaza dengan ratusan roket. Serangan harian datang dari laut di Gaza Barat, dari udara di sepanjang jalur Gaza, dan dari kereta kapal Sempadan Timur. Kira-kira setiap 5 menit terdapat bunyi kuat. Anak-anak menjerit dengan kuat dan menangis seperti histeria. Anda dapat melihat orang ramai berjalan dari satu kawasan ke kawasan lain di bandar. Sekiranya ada bangunan yang musnah, semua jiran berpindah ke rumah saudara atau rakan mereka untuk tinggal di sana. Ini adalah malapetaka baru sama seperti yang berlaku di Palestin pada tahun 1948 dan 1967. Dan Doktor, bagaimana pula dengan ketibaan Syawal di Gaza? Gambarannya mungkin Doktor boleh jelaskan dengan situasi yang kini dilihat semakin tegang ketika ini. Pada tahun ini kita tidak akan melakukan apa-apa kerana perang. Oleh itu, wanita dan anak-anak kita
merasa sedih dan menangis sepanjang masa. Saya telah melihat pemandangan luar biasa selepas solat maghrib. Orang-orang melakukan takbir hari raya sementara bom ada di mana-mana di sekitar kita. Alhamdulillah, penduduk Palestin di sini sangat kuat. Alhamdulillah. Dan doktor, keperluan asas seperti bekalan air dan elektrik dikabarkan semakin terhad dan menyukarkan kalian. Boleh ceritakan keadaannya? Kami berkoordinasi dengan banyak-banyak pihak kementerian dalaman pertama untuk mengetahui bangunan yang musnah dan mendapatkan data terkini. Kedua, berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui keperluan mendesak mereka. Mereka meminta obat perluasan sisa dan beberapa perataan obat yang lain. Semalam mereka memanggil orang ramai untuk mengirim darah kerana jumlah yang cedera sangat tinggi. Ketiga, kami bekerjasama dengan Kementerian Urusan Sosial untuk membantu mereka yang memerlukan My Care di Gaza telah bertindak dengan sejarah. Banyak bank sapuri musnah. Jadi kami perlu membayar sewa rumah sementara. Rumah yang musnah memerlukan pembenahan semula. Dan doktor, bagaimana pula dengan keperluan penduduk di sana dan apa jenis bantuan yang diperlukan? Adakah terdapat sebarang kerjasama dari pihak-pihak lain ketika ini, doktor? Untuk elektrik, sekarang ada elektrik 4 jam sahaja. 20 jam tak ada elektrik. Ada 4 jam sahaja. Kalau ada masalah di elektrik, ada juga masalah di air, ada masalah juga dalam komunikasi. Message kami kepada saudara-saudari kita di Malaysia, tolong tunjukkan solidariti dan sokongan anda. Kami memerlukan anda doa dalam setiap solat dan meminta kepada Allah untuk memberi kekuatan kepada Palestin untuk terus berjuang sehingga Palestin menjadi bebas. Kami memerlukan sokongan keuangan anda. Terima kasih Malaysia. Terima kasih all. Terima kasih TV3. Baik, insya-Allah kami seluruh rakyat Malaysia dan juga umat Islam di seluruh dunia bersama anda, warga Palestin. Dr. Ziad Muhammad dari Gaza. Moga kekal selamat di sana, doktor.